Salam sejahtera, anda menonton cerita-cerita di sebalik berita, tetapi ini adalah maklumat terkini yang kami terima, antaranya berkaitan dengan kenyataan akhbar oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini melaporkan perkembangan terkini kes COVID-19 khususnya di kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor. Dilaporkan sehingga kini sebanyak 49 kes positif COVID-19 telah direkodkan hasil daripada 346 ujian saringan yang dijalankan oleh KKM yang melibatkan penghuni Kolej Datin Sri Endon, Kolej Tun Husin On, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej 9 dan 10 serta Pusat Kesihatan. Dan dilaporkan dalam kenyataan ini, KKM juga antara lain merekodkan kadar positif yang tinggi iaitu 14.2% serta taburan kes positif serta kontak rapat yang telah pun menular di beberapa kolej lain. Dan difahamkan juga setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam Jawatan Kuasa Teknikal PKP dan juga atas naik KKM sendiri, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di UTM Skudai Johor berkuat kuasa 21 Mei sehinggalah 3 Jun 2021 dan difahamkan pelaksanaan PKPD ini adalah untuk memudahkan KKM menjalankan pengesanan awal kes COVID-19 supaya dapat diasingkan secepat mungkin serta menyekat penularan jangkitan ke kawasan luar. Dan pastinya akan kami bawakan perincian berkaitan dengan kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob khususnya di astroawani.com. Baik, untuk hari ini satu lagi rekod dicapai oleh negara, tetapi yang saya maksudkan adalah rekod bagi kes positif harian COVID-19. Hari ini tak pernah kita sampai angka 5,000 ataupun 6,000. Hari ini direkodkan angkanya adalah sebanyak 6,075 kes baharu. Kalau yang anda saksikan seperti ini, kes baharu mengikut negeri Selangor terus mencatatkan angka paling tinggi iaitu 2,251 kes, manakala diikuti negeri-negeri lain seperti Kuala Lumpur 660 kes baharu, Johor 699, Kelantan 441, Sarawak 323 kes baharu positif COVID-19 direkodkan. Kalau kita hitungkan, kalau kita gabungkan Selangor dan juga Kuala Lumpur, jumlahnya di situ 2251 tambah dengan 660, jumlahnya hampir separuh daripada jumlah kes baharu untuk hari ini iaitu 6,075 kes. Dan pastinya untuk mendapatkan laporan lanjut anda terus ke astroawani.com. Ada artikel kami selitkan di portal ataupun di platform kami yang mana 6,075 kes COVID-19 dalam negara tertinggi sejak pandemik bermula. Baik. Saya nak terus bersama dengan Faris Azman kerana kalau diikutkan dalam jadual tugasan wartawan di astroawani.com, di Astro Awani, Faris membuat satu tinjauan khususnya ini berkaitan dengan program saringan percuma COVID-19 di Selangor. Kalau boleh saya nak tunjukkan sedikit timeline tinjauan yang dilakukan oleh Faris. Kalau diikutkan sejam yang lepas, Faris ada membuat siapan ataupun berkongsi perkembangan semasa khususnya keadaan di Dewan Beringin Gombak. Kalau diikutkan apa yang dikongsikan oleh Faris, ribuan penduduk telah pun datang seawal pagi untuk mendapatkan saringan COVID-19 yang diadakan ataupun yang dijalankan oleh kerajaan negeri secara percuma. Faris, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, kalau diikutkan gambar-gambar yang turut dimuat naik oleh Faris di akaun peribadi Faris Azman di Twitter ini, nampaknya ramai yang beratur panjang di luar pusat saringan COVID-19 ini. Mungkin boleh diberi sedikit penjelasan berkaitan dengan adakah berlaku kesesakan di luar pusat saringan ini ataupun bagaimana sebenarnya keadaan sebenarnya? Terima kasih Fauzi. Ya, apa seperti yang saya siapkan dalam Twitter, siapan itu keadaan ketika sebentar tadi lebih kurang jam 2, jam 3 petang. Kalau kita tahu sebenarnya ini adalah saringan besar-besaran yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, terutamanya hari ini. Kalau hari ini saja di Dewan Beringin Taman Sri Gombak, di lokasi saya berada ketika ini, pada masa yang sama juga di Dewan Sri Siantan di bawah Dun Sungai Tua, ini di bawah Dun Gombak Setia. Dan ribuan itu benar seperti yang saya tunjukkan secara visual
di Twitter saya, begitu juga laporan-laporan yang akan saya bawakan sebentar saja lagi. Sebenarnya Fauzi, pemerhatian saya sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri, kerana kita tahu hari ini melihat bagaimana kerajaan negeri ataupun negeri Selangor sendiri 2,200 kes dicatatkan. Jadi mass testing ataupun ujian saringan secara besar-besaran ini dilihat dari pagi tadi seawal jam 9 sehingga jam 4 petang, dan sebentar saja tadi lebih kurang 5 minit baru saja selesai, walaupun ketika ini jam boleh katakan 5:20 minit petang masih ada lagi yang datang. Tetapi sudah tentu seperti mana saya maklumkan dan saya bertemu bual dengan beberapa kaki tangan memaklumkan seawal 9 pagi sehinggalah jam 4 lebih tadi, sesiapa saja yang beratur penduduk dalam penjarakan fizikal itu mereka akan dibenarkan, dan sehinggalah ke akhir, kalau katakan beratur itu di paling belakang sekali itu adalah yang terakhir, mereka akan dibenarkan dan dia akan dibuka di don-don 56 don secara total mengenai dengan ujian saringan ini menggunakan RTK antigen. Dan untuk membawa perkembangan lanjut yang mungkin boleh mengulas lebih lanjut bersama dengan saya ketika ini, iaitu Dr. Muhammad Farhan Rusli, iaitu merupakan pengarah Selangor Task Force Operation for COVID-19. Terima kasih Doktor bersama dengan Astro Awani ketika ini. Doktor boleh ceritakan hari ini hari keberapa dan bagaimana penerimaan ramai rakyat Selangor, kerana hari ini 2,200 kes, semakin banyak kes di Selangor. Bagaimana dengan mass testing ini? Okey, ini adalah hari ke-6 di mana 4 hari yang pertama adalah pada bulan puasa hari itu daripada 8 hingga 12 hari bulan Mei, dan kita telah kembali selepas hari raya punya rehat malam di Hulu Kelang dan Bukit Antarabangsa, dan hari ini di Gombak Setia dan juga di Sungai Tua. Jadi di sini kita melaksanakan mass testing di mana kita melaksanakan Baik, mungkin kita ada sedikit gangguan komunikasi antara saya dan juga Faris. Nanti kalau ada isyarat ataupun telah dibaik pulih berkaitan dengan komunikasi itu, mungkin nanti rakan-rakan di dalam studio ataupun di bilik kawanan akan berkongsi tentang perkembangan itu. Saya nak kau boleh saya tunjukkan sedikit yang antara yang dikongsikan oleh Faris, antaranya berkaitan dengan program saringan COVID-19 percuma di Selangor. Kalau diikutkan untuk tarikh hari ini, ada di 2 kawasan yang dilakukan. Antaranya di Dun Sungai Tua dan juga Gombak Setia. Kalau di Dun Sungai Tua di Dewan Sri Siantan, dan juga kalau di Gombak Setia di Dewan Beringin Taman Sri Gombak. Esok ada lagi 2 dun, iaitu Rawang dan juga Taman Templer. Kalau boleh saya difahamkan, kita boleh terus bersama dengan Faris. Faris mungkin boleh terus perkongsian temu bual bersama dengan Dr. Farhan sebentar tadi. Baik, terima kasih Fauzi. Sedikit kesilapan teknikal, tapi doktor kita teruskan kerana ini adalah satu inisiatif yang boleh katakan ramai. Di Ciapan saya juga mengatakan ini yang kita mahukan ketika pandemik COVID-19, melihat kepada pandemik fatigue dan sebagainya seperti mana dikatakan oleh Menteri Besar Selangor. Baik doktor, kita kembali kepada soalan. Bagaimana penerimaan orang ramai, kerana ramai tadi saya lihat daripada pagi sehinggalah petang. Mungkin Jadi apa yang kita lihat ialah penerimaan kepada ujian saringan secara besar-besaran ini yang dilakukan di setiap don adalah amat bagus, di mana mereka telah mengambil tanggungjawab lebih untuk menghadiri kepada saringan kita. Apa yang kita dapat daripada ini ialah bermakna bahawa mereka datang kerana mereka ingin tahu adakah mereka ini positif dan adakah mereka boleh menularkan wabak ini kepada kawan-kawan dan juga orang yang ramai. Ini sangat-sangat penting kerana kita tahu sekarang seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan juga, di mana ramai daripada mereka yang positif adalah asymptomatic, ya, dan juga disebutkan oleh Menteri Besar dan juga YB Exco Kesihatan Dr. Mariah, di mana silent carriers ini sangat-sangat membimbangkan. Ia juga telah dikenal pasti dan diceritakan oleh mereka di ICU, di mana seorang warga emas telah meninggal dunia kerana anak dia yang tidak ada apa-apa simptom sebenarnya adalah positif dan telah kembali ke rumah mak dia, dan pada penghujungnya mak dia telah meninggal. Dan hari ini RTK antigen diberikan kepada setiap penerima. Berapa dalam kadarnya mungkin jumlah keseluruhan selepas ini, Doktor? Okey, jadi apa yang saya dapat tahu daripada sistem yang kita buat semakan yang telah mendaftar pada hari ini untuk saringan di Gombak Setia sahaja adalah lebih daripada 3,600. Tetapi yang datang dan buat saringan saya anggarkan adalah lebih pada 2,000 kerana di belakang saya kita punya makmal masih lagi berkhidmat untuk menganalisa
kes-kes tersebut in real time, di mana selepas mereka telah disaring, mereka terus dilakukan testing di lab mobile lab kita ini. Jadi setakat ini kita telah mendapat lebih 100 orang yang telah positif, RTKAG positif, dan masih lagi beberapa kotak yang masih lagi kita belum selesaikan. Jadi saya anggarkan lebih ramai yang positif yang kita akan jumpa pada hari ini. Dan 12,000 secara total yang telah pun mengambil RTKAG. Betul, setakat semalam kita telah melaksanakan lebih pada 12,000 saringan, dan termasuk hari ini saya dapat anggarkan ia lebih kepada 15,000 yang telah dilaksanakan dalam tempoh 6 hari. Jadi ini menunjukkan bahawa lebih ramai rakyat memahami kenapa mereka perlu tahu status mereka. Jadi bila kita ceritakan tentang lesu pandemik ataupun pandemic fatigue ini, kita harus mengingati bahawa orang tidak boleh mengambil leka, dan saya rasa kita kena memberikan mereka satu peluang untuk menjalankan saringan ini, kerana orang ingin tahu saya ni positif atau tidak, dan mereka akan mengambil inisiatif untuk datang dan saring diri mereka. Ada juga yang kekangan kewangan juga menjadi salah satu sebab kenapa ramai juga yang tidak membuat. Betul, seperti yang kita fahami di tempat-tempat swasta, di mana satu RTK adalah lebih kurang 120 hingga 180 ringgit, di mana mereka dikenakan bayaran. Dan di sini ia adalah diterja penuh oleh Kerajaan Negeri Selangor, di mana kita nampak sekeluarga yang ada 6 orang juga membawa ibu dan bapa mereka, bermakna 8 orang. Di situ kita boleh nampak penjimatan lebih kurang RM1,000 untuk satu buah keluarga sahaja. Dan di sini kita ingin mengingatkan kepada orang bahawa janganlah biar wang itu membuatkan kita tidak tahu status kita, dan itulah sebenarnya kita punya drive of making sure kita punya saringan ini diberikan kepada rakyat. Terima kasih Dr. Muhammad Farhan, thank you so much. Terima kasih kerana bersama dengan Sarawak ini. Baik itu perkongsian daripada pengarah Selangor Task Force Operation for COVID-19. Sebelum bersama dengan Fauzi, saya nak mungkin memberi peringatan juga dan juga kepada seluruh rakyat Selangor. Hari ini di Dun Gombak Setia dan Dun Sungai Tua, esok jangan lupa di Dun Rawang, Dewan Serbaguna MPS Batu 17 dari jam 9 hingga jam 4 petang 9 pagi, dan Dun Taman Templer Dewan Seroja Kampung Bendahara, dan selepas itu lusa 21 Mei Jumaat 9 pagi hingga 4 petang di Dun Seri Kembangan Dewan Serbaguna Seri Kembangan, dan Dun Kuang di Dewan Serbaguna Kuang. 22 Mei di Puchong di Dewan Masyarakat Bandar Kirara 2 dan Dewan PU7 Puchong Utama. 23 Mei di Laman Sukan USJ 1 di Dun Subang Jaya dan Dun Seri Setia Dewan MBPJ Jalan PJS 6/1 Kampung Lindungan. Ini antara kawasan-kawasan yang akan dilaksanakan saringan secara besar-besaran oleh Kerajaan Negeri Selangor. Khususnya kepada anda yang ingin mengikuti RTK antigen ini diberikan secara percuma, anda boleh bawa sesiapa saja keluarga anda, tetapi ingat ikut SOP penjarakan fizikal, dan sebelum itu daftar di selangkah aplikasi yang telah pun disediakan. Fauzi, terus bersama dengan anda. Okey, baik, terima kasih Faris atas perkongsian liputan yang dilakukan, khususnya membawakan tentang perkembangan semasa program saringan percuma COVID-19 khususnya di Selangor. Seperti yang Faris kongsikan pada akhir tadi, kalaulah ada yang terlepas ataupun yang ingin mengikuti program vaksinasi secara percuma di Selangor ini, anda boleh terus ke akaun ataupun ke aplikasi Selangkah. Ada beberapa butiran, ada juga perkongsian seperti mana yang dikongsikan oleh Faris tadi. Baik, sekira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.